Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kana abda ya kana. Suratul Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Abil Qasimi Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra ila akhir ayah. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yang menjadi hidayah bagi seluruh umat manusia dan menjadi bukti-bukti yang nyata menjelaskan hidayah dan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Maka sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka hendaklah dia mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Sadaqallahul aliyyul azim. Dimuliakan lisan Imam Bilal, di jawatan kuasa pengurusan Masjid Kampung Salat Tinggi, para asatizah ilmuwan, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluasan, kelapangan masa, diberikan kesihatan, dibukakan pintu kefahaman untuk sama-sama Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah memberikan kita hidayah, petunjuk, bimbing kita untuk sama-sama kita melakukan solat fardu maghrib berjamaah. Dan Allah menetapkan hati tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Moga-moga taman-taman syurga inilah yang akan menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, malam ni sepatutnya Ustaz Ashraf kuliah berkaitan dengan hadis 40. Tapi Ustaz Ashraf ada hal emergency, kena balik ke Kampang. Jadi beliau minta saya lah untuk isi kekosongan waktu sementara kita menunggu waktu isyak. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya tajuk yang paling elok untuk kita bincangkan, walaupun mungkin tuan-tuan puan-puan dah banyak kali dengar, adalah tazkirah berkaitan dengan Ramadan. Jadi kalau berapa banyak kali pun, ratusan ataupun ribu kali pun tuan-tuan puan-puan dengar tentang ilmu ataupun tazkirah berkaitan dengan Ramadan, jangan pernah letakkan jauh dalam hati kita ni bahawasanya kita rasa bosan dengan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana manusia ni sifat imannya tu adalah yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus tu bukan nama orang Yazid. Maksudnya Yazid itu iman manusia ni bertambah dan berkurang. Ada ketika dia berkurang, ada ketika dia bertambah, dia semangat untuk beribadah. Ada ketika dia kurang, dia malas nak beribadah, dia cenderung untuk melakukan dosa-dosa, sama ada dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Na'udzubillah min zalik. Maka apabila nafsu kita ni selalu mendorong kita dan iman kita boleh jadi berkurang dan boleh jadi bertambah, maka itulah Allah Subhanahu wa taala sebut, fazakir wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin.
berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang memaksa diri dia supaya sentiasa dengar apa-apa ilmu ataupun apa-apa peringatan yang menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dah dengar lebih daripada mungkin 100,000 kali kuliah tentang Ramadan. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kiraan kalender ataupun kiraan kalender lah, hari bulan Islam, kita mengira kiraan bulan. Kiraan bulan itulah kita panggil kalender hijri, kalender hijrah, yang diletakkan ataupun diasaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebelum tu zaman Nabi SAW juga menggunakan kalender hijri, dan kalender itulah yang digunakan oleh masyarakat Arab ketika itu. Namun Sayyidina Umar adalah khalifah ataupun orang pertama yang meletakkan sistem kalender secara tahunan. Sayyidina Umar buat sistem, sebab masa zaman dulu memang kiraan tu ada. Kiraan Muharram, Safar ada. Tapi Sayyidina Umar meletakkan waktu tu perbincangan dia nak buat sistem tahun, nak mula daripada mana? Nak mula daripada waktu Nabi SAW berhijrah ke, ataupun mula kiraan dia daripada Nabi dibangkitkan menjadi Rasul ke, ataupun mula pada bulan puasa, bulan Ramadan ke, bincang. Maka Sayyidina Umar memilih dengan para sahabat, berijtihad memilih bulan pertama dalam kalender Islam itu adalah bulan Muharram. Dan daripada Muharram itulah mempunyai kiraan-kiraan tahun. Jadi itu dia punya sejarah berkaitan dengan bulan. Dan dalam kiraan bulan ada 12 bulan, dan ada satu bulan yang dipanggil sebagai bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah sebenarnya asal-asalnya adalah kerana masyarakat Arab ketika itu menggunakan nama tersebut, Ramadan. Kalau tuan-tuan, puan-puan mungkin ada pernah terbaca, kadang-kadang mungkin kita rujuk sesebahagian tamadun yang menggunakan juga sistem kalender lunar. Kalender lunar. Lunar ni maksudnya bulan lah. Kiraan bulan. Mereka juga mempunyai pelbagai nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain. Ala kulli hal, ada juga yang dekat dunia ni hanya ada 2 kalender. Ada nama kalender bulan, ada yang menggunakan kalender secara matahari. Kedua-duanya adalah perkara yang kita tidak anggap sebagai, kalau kalender kiraan bulan ni Islam, kalau bulan Masihi ni tak Islam. Kita tak boleh kata macam tu. Kerana kiraan kedua-duanya berbeza, bukan disebabkan kerana agama, tapi hanya untuk menetapkan identiti semata-mata. Identiti umat Islam, itu saja. Tak boleh kita kata kalau guna siapa ni sambut hari lahir ni dia ikut kalender Masihi, ni ikut kafir. Tak boleh kita kata macam tu. Kerana kalender Masihi ni mengikut putaran matahari. Putaran matahari. Jadi sama juga, tidak ada masalah menggunakan kalender tersebut. Jadi nak sambut hari jadi tu, contohnya ikut kalender Islam ke, ikut kalender Masihi ke, tak ada masalah. Kebanyakan kita biasa ingat tarikh lahir Masihi kan. Tarikh lahir Masihi. Sebab ada dekat IC, ada dekat nombor kad pengenalan kan. Kalau tanya ni kalender Islam, tak ingat belaka semua ni kan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebenarnya kiraan itu hanyalah kiraan, perbezaan kiraan hari semata-mata, tidak ada kena-mengena dengan perikutan agama. Cuma dalam Islam ketika zaman tersebut Nabi SAW sangat berkehendak supaya umat Islam ni dia ada identiti. Dia ada identiti sendiri, sampai kalau benda yang paling simple pun kalau boleh jangan ikut. Kan? Antara perbincangan para ulama adalah hukum membela misai. Bela misai je. Janggut buang. Kan? Ada sebahagian ulama yang memang berkeras mengatakan bela misai, cukur janggut ni haram. Cukur sebab apa? Sebab menyamai Yahudi. Jadi tapi jumhur ulama mengatakan kerana ketika itu adalah sangat perlu umat Islam ni mempunyai identiti tersendiri. Menyebabkan Nabi kata sunnahnya itu adalah apabila membiarkan janggut dan mencukur misai. Jadi sunnah. Macam tu. Jadi kalau nak ikut sunnah tu, untuk
kerana ittiba' untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapatlah pahala mengikut sunnah. Adapun mengatakan orang yang contohnya dia ni, contoh kan, biasa kalau kita sinonimkan orang yang boleh misai ni mungkin polis kan. Polis, panggil sarjan misai, nampak garang kan. Jadi itu bukanlah, tak ada masalah kalau sesiapa nak bela misai ke, nak bela misai dengan janggut ke, nak bela jambang ke, ikutlah, tak ada masalah. Yang penting kena menjaga kebersihan dan sentiasa kemas. Balik kepada tajuk Ramadan tadi, dalam 12 bulan kita ada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan pada bulan Ramadan tersebut turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Baik. Apa maksud turunnya Al-Quran? Apa maksud turunnya Al-Quran? Jadi fasa penurunan Al-Quran itu kita kena kenal betul-betul. Kena kenal betul-betul. Kerana kalau kita faham turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kita silap faham. Kerana Al-Quran ini dia turun sedikit demi sedikit. Dia tak turun sedebuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang turun sedebuk tu adalah di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Kemudian daripada Lauh Mahfuz turun melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sedikit demi sedikit, maka itulah yang membentuk Al-Quran pada hari ini. Baik. Jadi antara keistimewaan bulan Ramadan ini adalah di mana turunnya Al-Quran, dan kalau kita tengok ayat Al-Quran yang kita hafal, kita hafal juga ayat Al-Quran tu. Surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkannya. Anzalnahu. Hu tu dhamir. Dhamir menurunkannya. Allah tak sebut secara spesifik perkataan Al-Quran. Allah tak sebut inna anzalnal Quran. Allah sebut inna anzalnahu. Allah sesungguhnya kami menurunkannya. Nya tu adalah dhamir yang maksudnya Al-Quran. Allah turunkannya iaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini ada pada bulan Ramadan. Paling awal ulama bincang, paling awal Lailatul Qadar itu berlaku adalah pada 17 Ramadan, paling awal. Pun begitu, walaupun ada riwayat lain yang mengatakan 10 bahagian terakhir dan sebagainya. Kalau kita biasa sambut kat Malaysia ni, nuzul Quran kita sambut 17 Ramadan. Dia 17 Ramadan. Jadi itu adalah waktu Lailatul Qadar yang kita boleh menambahkanlah kesungguhan kita untuk beribadah ketika itu. Jadi ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka kama Lailatul Qadar. Apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar? Itulah yang Allah sebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni tuan-tuan, kalau kita kira bersamaan dengan 83 tahun. 83 tahun. Nabi SAW mengatakan biasanya umatku ini umurnya antara 60 ke 70. Tapi orang yang mendapatkan satu malam Lailatul Qadar seperti beribadah 83 tahun. Lebih daripada waktu kebiasaan umat Nabi Muhammad yang umurnya 60 hingga 70. Tu baru satu Ramadan. Baik. Kemudian Allah juga kata tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu akan turunnya malaikat dan roh. Turunnya malaikat dan roh. Jadi kalau turunnya malaikat dan roh ni, sebahagian mungkin orang dulu-dululah faham roh ni maksudnya roh orang mati. Ni adalah satu kefahaman yang tidak tepat. Ada orang kata ni bulan 10 akhir ni kita kena elok-elok, nanti mak ayah kita datang jenguk anak dekat rumah, tengok dia buat apa kan, main game ke, tengah solat tarawih ke, tengah ibadah. Jadi kefahaman tersebut sebenarnya tidak tepat. Kerana Al-Quran sebut tanazzalul malaikatu warruh, turunnya malaikat dan roh. Maksud roh kat situ adalah malaikat Jibril. Jibril ni ada nama dia. Antara nama Jibril adalah roh. Roh. Nama Jibril lain bagi nama Jibril ataupun gelaran bagi Jibril ni adalah roh. Jadi tanazzalul malaikatu warruh, turunnya malaikat dan roh tu bukannya turun dia malaikat dan roh orang mati.
tapi turunnya malaikat dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi sebab Al-Quran ni dia ada kaedah untuk mengkhususkan. Macam kita biasa dengar sebelum ni, ayat Al-Quran Allah kata, hafizu ala salawati was salatil wusta. Hendaklah kamu jaga solat-solat dan solat pertengahan. Ulama kata solat pertengahan tu solat asar. Jadi dia letak pengkhususan tu kat belakang. Jadi Allah nak cerita pada malam Lailatul Qadar tu turun banyak malaikat. Dan malaikat yang utama turun ketika itu adalah malaikat Jibril. Itu dia kaedah balaghah, seni bahasa dalam Al-Quran. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli dengan izin Tuhannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah orang yang melakukan ibadah itu sehinggalah waktu fajar. Jadi maksudnya kalau berlaku malam Lailatul Qadar tu dan kita dapat, malaikat akan berada pada malam tersebut sehinggalah pada waktu fajar. Baik. Apa maksudnya bila kita sebut melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar? Adakah maksudnya kena tahajud? Jawapan dia tak betul. Sebahagian orang faham nak kena Lailatul Qadar ni kena tidur dulu, tidur bangun tahajud baru Lailatul Qadar dapat. Itu tak betul. Waktu untuk mendapatkan ibadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sebenarnya bermula daripada selepas Isyak sampai ke subuh. Jadi kalau tuan-tuan dah solat sunat tarawih malam tu, kemudian tuan-tuan tidur, esok bangun terus sahur, tak buat apa-apa dah. Jadi solat-solat tarawih itu dikira sebagai ibadah malam Lailatul Qadar. Sebab tu kita kena pastikan kita buat solat sunat tarawih terutama pada waktu akhir Ramadan. Tapi nak tak nak kita dah biasa dah, kadang-kadang nak hujung-hujung Ramadan itulah waktu yang paling malas kita nak beribadah. Dan kita nampaklah sebenarnya memang perangai manusia ni memang senang bosan. Memang fitrah manusia ni Allah ciptakan penyakit dia, perangai dia adalah dia senang bosan. Dia senang bosan. Kalau dia tak membaca ataupun dia tidak diberi peringatan, maka dia akan kekallah dengan kebosanan dia. Apatah lagi apabila fadilat-fadilat dan ganjaran-ganjaran pahala ni benda yang tak nampak depan mata. Tak nampak depan mata. Kita boleh tengok dalam masjid. Seminggu pertama ni kita tengok. Seminggu pertama ni meja ni kena letak ke depan. Sebab apa? Nak penuh kan. Soft sampai ke belakang. Kita nak maksimumkan banyak soft. Sampai meja kuliah ni kena duduk sebelah mimbar. Kan? Seminggu pertama. Tengok minggu kedua kurang. Minggu ketiga kurang. Minggu keempat kurang lagi minggu keempat. Kan? Kurang tu kita nak husnuzon lah. Mungkin tarawih kat rumah. Kita boleh husnuzon lah. Mungkin orang balik kampung. Tapi ni kampung Salat Tinggi. Patutnya makin ramai lah orang balik kampung. Sinilah kampungnya kan. Tapi nak cerita je. Memang kita ni apabila dikuasai oleh penyakit bosan dan dikuasai oleh penyakit bertangguh-tangguh. Kadang-kadang bertangguh. Letih lah Ustaz tadi cari baju raya. Kan? Cari baju raya, pergi jalan tar. Orang biasa dululah. Kan? Sekarang ni dah banyak dah orang jual baju raya. Alhamdulillah saya raun-raun sekitar Bangi baru ni. Penuh orang cari baju raya. Tak apalah sebelum Ramadan. Kan? Mungkin sebahagian orang anggap tak apa, Ramadan ni nak fokus. Tu baguslah kalau kita ambil inisiatif macam tu. Tapi memang biasanya manusia tu akan semakin malas dan semakin bosan dan suka bertangguh-tangguh bila nak hujung Ramadan. Maka sebab itu orang yang benar-benar mendapatkan malam Ramadan ini adalah benar-benar orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam Lailatul Qadar bukan maksudnya kena tahajud, kena bertidur, bangun baru dapat pahala malam Lailatul Qadar. Tak, dia bermula daripada Isyak. Cumanya maksud Al-Quran ataupun maksud hadis apabila mendapatkan malam Lailatul Qadar dan beribadah tersebut lebih baik kalau kita memperbanyakkan sebanyak jenis ibadah. Ibadah apa yang boleh dilakukan pada malam-malam Lailatul Qadar ataupun pada malam-malam Ramadan? Selain daripada solat sunat tarawih, kita boleh juga melakukan solat sunat tahajud, kita boleh juga bertadarus, mengaji Al-Quran, kita boleh juga mengaji ilmu. Tak semestinya ibadah khususiah sahaja. Kalau pada bulan Ramadan, antara budaya sebahagian pelajar yang saya jumpa dan pengalaman saya dulu, sebahagian pelajar dia memang letak target bulan Ramadan ni dia nak habiskan satu kitab, satu buku yang dia baca. Buku agama lah, boleh.
Tuan-tuan ambil contohi budaya tersebut. Kerana menambah ilmu juga adalah satu ibadah. Bahkan ibadah yang cukup besar apabila kita menambah ilmu untuk menambahkan kecintaan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh berpuasa, lepas puasa boleh baca Al-Quran. Boleh juga bersedekah. Bersedekah lebih baik sedikit-sedikit daripada banyak segedebuk. Sikit-sikit tapi istiqamah itu lebih baik. Tapi kalau nak banyak istiqamah tu pun lagi bagus. Kan? Setiap kali pergi tarawih bawa dalam poket tu RM5. Kan? Mungkin kalau bawa banyak-banyak ni nanti lama-lama muncul penyakit bakhil, penyakit kedekut. Ni dah banyak kan. Padahal pada malam Lailatul Qadar ni adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana pahala-pahala tersebut Allah akan kira seakan-akan kita telah hidup selama 83 tahun. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai penerangan untuk manusia membezakan antara perkara yang hak, perkara yang benar dan perkara yang salah. Kemudian Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah kata, siapa yang lihat bulan, iaitu anak bulan Ramadan, maka berpuasalah dia. Baik. Ayat ni juga menjadi hukum. Apabila Allah kata, sesiapa yang melihat bulan, dia kena puasa. Seakan-akan hukum tersebut adalah bersifat fardu ain. Maksudnya semua orang kena lihat bulan. Semua kena pergi naik menara, tengok teropong, seakan-akan begitu. Tapi sebab tu adanya hadis Nabi SAW. Tugas hadis ni tuan-tuan dia ada 3. Ini untuk melawan golongan anti hadis. Dulu dekat Malaysia ni ada famous satu nama anti hadis. Nama dia Kasim Ahmad. Saya tak pasti tuan-tuan ingat ke tak, anti hadis. Maksudnya dia kata aku beriman Quran. Kan? Nabi ni makhluk je, tak boleh percaya, anti hadis. Kan? Kasim Ahmad ni tuan-tuan, nama tu sampai masuk dekat dalam buku Al-Azhar. Buku Universiti Al-Azhar, dekat nota kaki, saya ingat nota kaki tu, tajuk tu cerita tentang Al-Hadisiyah, orang yang tak percaya hadis. Bawah tu nota kaki, antara tokoh, dia kata antara tokoh anti hadis ni adalah Kasim Ahmad Al-Malizi. Kasim Ahmad orang Malaysia. Kita baca tu rasa malu-malu je, nama orang Melayu. Famous dia orang Malaysia disebabkan perangai dia anti hadis. Cerita dia lah. Cerita dia. Jadi tugas hadis ni adalah yang pertama, dia adalah muakkidun. Muakkid. Tugas dia adalah untuk bagi confirm apa yang Al-Quran sebut. Kalau Al-Quran kata kena solat, hadis ni dia tegaskan lagi, kena solat. Tugas yang kedua Al-Quran adalah untuk menerangkan, mubayyin, untuk menerangkan apa yang Al-Quran cerita. Jadi Al-Quran cerita contohnya, semua yang tengok bulan kena puasa. Habis tu yang tak tengok bulan tak payah puasa ke? Soalan muncul. Maka kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, cara Nabi itu adalah bukannya Nabi seluruh umat Islam ketika itu semua tengok bulan. Tak. Nabi hanya menugaskan beberapa orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai kepakaran untuk melihat anak bulan ketika itu. Dan daripada situlah diletakkan orang-orang yang dipercayai, orang yang siqah, dan kemudian diikuti oleh orang lain untuk menerangkan. Menerangkan. Dalam Al-Quran juga contohnya tak disebutkan cara untuk solat. Tak ada, tuan-tuan takkan jumpa 10 kali khatam pun tuan-tuan mesti takkan jumpa cara solat dalam Al-Quran. Melainkan Al-Quran bagi tahu wa aqimus solah. Kan? Sebahagian dia sikit-sikit hukum je ada. Contohnya Allah cerita tentang wuduk. Kan? Allah cerita tentang wuduk, Allah cerita tentang rukuk. Rukuk pun Allah cerita. Tapi Allah tak bagi tahu rukuk tu bila. Kan? Jadi macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Maka itulah tugas hadis untuk menerangkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, pertama untuk menegaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua menerangkan apa yang datang daripada Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menerangkan hukum-hukum yang tak ada dalam Al-Quran. Ini ketiga ni yang geng anti hadis ni tak faham. Geng anti hadis ni tak faham. Macam mana orang yang kononnya mengatakan dia ikut Al-Quran, sedangkan dalam Al-Quran Allah sebut in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan? Kalau kamu cintakan Allah, maka ikutilah aku. Aku tu siapa? Nabi SAW. Ni golongan anti hadis lah. Jadi hadis Nabi SAW.
Maksudnya hadis juga ada menerangkan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi bila tidak ada Al-Quran, maka wajib apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini sifat dia maksum. Kalau Nabi ada melakukan sesuatu perkara yang tidak bertepatan dengan syariat Allah, maka akan turun wahyu secara terus menegur tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perkara biasa dalam penurunan Al-Quran. Kemudian Allah kata, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit ataupun dia bermusafir, maka kena ganti pada hari-hari yang lain. Dalam mazhab kita, hari-hari lain itu kena pastikan sebelum Ramadan seterusnya. Kalau sampai terlepas daripada Ramadan seterusnya, maka tambah lagi satu, kena bayar denda. Kena bayar denda. Itulah kena bayarlah. Kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah. Jadi kalau kita nak betul-betul, kita kena ingat. Kalau contoh kita ingat dulu masa umur 13 tahun, contohlah 13 tahun. Aku ingat sekali tu umur 13 tahun form 1. Kan, masuk dalam bilik air, curik-curik minum air. 13 tahun contoh, waktu tu dah balik. Kena kira waktu balik. Kan. Curik-curik minum air dalam bilik air. Mak ayah tak tahu, keluar bilik air segar je. Kan, bibir basah je kan. Ingat balik. Dan tak pernah ganti. Jadi kena kira. Daripada 13 tahun tu kena kira. Kali dengan berapa umur tahun ni, fidyah kali 1 hari, kali dengan berapa tahun. Waktu ni kalau contoh umur 25 tahun, kali 12. Kalau tak ganti puasa lagi, kena ganti puasa. Plus dengan bayar fidyah. Bayar fidyah. Jadi kita ni orang Islam, kita walaupun kena bayar denda, bunyi dia macam tak best. Tapi sebenarnya kita bayar denda tu untuk manfaat orang lain. Kita bayar fidyah ni untuk manfaat orang lain. Kita tak macam agama lain. Agama lain dia bakar duit. Bakar duit, kan? Duit bakar tapi tak buat apa. Lama-lama rasa macam tak berbaloi, tukar jadi duit palsu. Itulah agama lain. Hinanya agama tu, kan? Sampai dia rasa mula-mula ada satu tuntutan, satu perkara kena buat, tiba-tiba boleh berubah pula. Rasa macam tak untung, tiba-tiba hari ni duit tukar jadi duit palsu. Itu cara agama lain lah. Tapi nak ceritanya manfaat bagaimana agama kita mengajar. Walaupun kita kena bayar fidyah, kita kena bayar denda, tapi denda tu juga adalah denda yang berpahala, kita dapat manfaat, orang lain pun dapat manfaat. Jadi tuan-tuan kena ni lah, kena. Habis Ustaz, kalau saya tak ingat Ustaz, saya tak ingat umur berapa, kan? Saya tak ingat umur 13 ke 14 ke 15 ke, saya pun tak ingat, kan? Cuba letak anggaran. Letak anggaran, lepas tu pilih satu tarikh, pilih satu tahun, lepas tu tawakal Allah. Kira je. Allah takkan bertanggungjawabkan perkara yang kita tidak mampu. Bila Allah tak bertanggungjawabkan kita tidak mampu dan kita dah berusaha, maka kiralah macam tu. Begitu juga kalau contoh orang yang dia tak ingat, dia tak puasa berapa hari dah. Kena usaha, ingat balik, letak anggaran saja. Lepas tu gantilah anggaran tersebut. Berlainan dengan orang yang memang tak mampu nak puasa. Ini lain cerita. Orang yang tak mampu nak puasa ni lain cerita. Orang yang mampu puasa, dia masih kena sempurnakan puasa dia kalau dia tertinggal ataupun dia meninggalkan hari-hari puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka Allah kata gantikan pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah mengkehendaki kepada kalian semua kesenangan dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Walitukmilul iddah, dan kamu sempurnakan tempoh-tempoh tersebut, iaitu tempoh-tempoh yang tempoh-tempoh kamu tidak berpuasa, iaitu, dan juga kamu sempurnakan tempoh kamu berpuasa selama sebulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan kamu bertakbir kepada Allah. Inilah bulan Syawal. Ayat ni cerita juga ada kaitan dengan bulan Syawal. Lafaz yang sunat kita sebut sebanyak-banyaknya pada hari raya ialah takbir. Takbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Takbir dengan kita ingat rezeki-rezeki nikmat yang Allah bagi. Kalau kita tengok Ramadan ni,
Puasa ni menjadikan kita sangat-sangat menghargai makanan. Dan tidak ada makanan yang paling sedap melainkan makanan ketika berbuka. Walau seringkas dan sesimpel mana pun makanan, dia akan menjadi sedap. Sebab apa? Sebab kita berpuasa. Allah mengajar kita supaya kadang-kadang perkara itu perlu hilang. Nikmat itu perlu hilang, baru kita rasa ada rasa menghargai. Kadang-kadang mak ayah kita, bila mak ayah kita ada, kita buat tak tahu, ataupun kita buat acuh tak acuh mak ayah kita. Tapi bila mak ayah kita dah tak ada, baru datang rasa terkilan yang bersangat-sangat terkilan. Kan? Sebab apa? Dah muncul waktu tu rasa untuk menghargai. Maka macam tu juga makanan. Kadang-kadang makanan ni, kan, kita akan rasa makanan tu sangat sedap dan sangat menghargai apabila kita tak makan selama sehari. Puasa namanya, puasa. Dan puasa ni, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, puasa manusia ni dia ada 3 jenis. 3 jenis. Biasa dengar lah kot. Puasa orang awam, puasa khusus, dan puasa khususil khusus. Puasa orang awam ni puasa yang setakat tak batal. Dah habis dah. Setakat bangun pagi, sahur, lepas tu buka, dah habis. Itu puasa orang awam. Puasa orang yang khusus ni, dia bukan sahaja berpuasa, bukan sahaja tak batal, bukan sahaja menjaga diri dia, tapi dia juga menghindarkan diri dia daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Kan? Mulutnya bukan sahaja berpuasa daripada makan, tapi juga berpuasa daripada mengumpat. Berpuasa daripada menyebutkan kalimah-kalimah kotor. Berpuasa daripada menyebutkan kalimah-kalimah lucah contohnya. Kan? Anak-anak muda kita, kalau kita tuan-tuan perempuan kita perasan anak muda kita hari ini, mulutnya sangat mudah untuk mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Kan? Kalau depan kita tak nampak, belakang kita subhanallah, masya-Allah, astagfirullah, semua dengar. Jadi kalau tuan-tuan ada kekuatan untuk nasihat. Sebab kadang-kadang anak-anak kita ni, budak-budak kita ni tak ada yang nasihat. Sebab tu mulut dia tu sangat mudah mengatakan kata-kata lucah, kata-kata yang kotor. Tuan-tuan tahulah kita anak-anak kita hari ni. Jadi berpuasa ni bukan sahaja menahan diri daripada makan, tapi menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang haram, dan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Ada orang dia menjaga daripada batal puasa je. Orang bangun pagi, dia bangun pagi, sahur, dia pun tak faham. Kena niat, wajib niat, dia pun niat. Lepas tu buka, makan kena waktu maghrib, dia pun ikut dah, tak ada apa dah. Tu je. Dia hanya menjaga puasa dia daripada terbatal. Tapi orang yang khusus, orang yang puasa khas, dia bukan sahaja menjaga perkara tersebut, tapi dia menjaga diri dia daripada membatalkan pahala puasa. Orang tadi dia membatalkan puasa. Orang yang khusus ni dia menjaga diri dia daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Contohnya dia mengumpat ke, dia tinggalkan. Ada lebih tinggi daripada itu, kata Imam Ghazali, khususil khusus. Orang yang lebih tinggi pangkatnya, tinggi martabatnya dalam berpuasa, bukan sahaja dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, bukan sahaja dia meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, bahkan hatinya juga berpuasa. Hatinya itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap masa tu dia rasakan adalah suatu perkara yang memberikan ruang kepada dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya juga puasa, kan? Dia memaksa hati dia tu supaya terhindar daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit hati, dengki. Bukan mulut je berpuasa, hati pun berpuasa daripada penyakit dengki. Kan? Rasa tengok orang kereta besar, tahan diri. Ya Allah, tu rezeki dia, ni rezeki aku, contoh. Kalau biasa dengki, dalam hati dah kata dah, itu kereta besar, nyombong lah tu, contoh. Kan? Jadi orang yang hati dia berpuasa ni, dia menahan hati dia daripada su'uzan,
daripada merasa bongkak, daripada merasakan rezeki-rezeki yang Allah bagi ni adalah kerana usaha dia. Contoh semata-mata. Ni adalah orang yang cukup tinggi martabatnya di sisi Allah, bahkan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kesan dia apa? Kesan dia merasakan setiap kali dia beribadah kepada Allah seakan-akan, kata Nabi SAW, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan dia melihat Allah, ataupun seakan-akan Allah melihat dia. Kita ni analogi paling dekat lah. Kalau kita nak kata macam mana nak beribadah ni macam lihat Allah, kita katakan macam kita ni bawa kereta tak pakai tali pinggang, tiba-tiba nampak polis kat depan. Nampak polis kat depan, apa buat? Cepat-cepat kita pakai tali pinggang. Macam itulah keadaannya. Bersungguh-sungguhnya kita untuk menjaga cara kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah adalah orang yang berpuasa tingkat yang paling tinggi dalam keadaan orang yang berpuasa. Kemudian dalam azan belum 1 minit. 1 minit. Okey. InsyaAllah sambung sikit lagi lepas daripada azan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi pada bulan Ramadan, selain daripada dalil-dalil ataupun hadis Nabi SAW yang mengajak kita supaya bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh supaya ketika mana beribadah kepada Allah. Tadi kita baca dalam surah Al-Qadr, kelebihan 1000 bulan, kelebihan bulan puasa ni adalah diturunkan Al-Quran. Kelebihan yang kita baca, Nabi kata ghulliqat abwabun nar sufidatis syayatin, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Dibuka pintu syurga itu seluas-luasnya dan ditutup pintu neraka itu serapat-rapatnya dan diikat syaitan-syaitan. Walaupun kita tahu para ulama berbeza pendapat dengan maksud sebenar. Sebahagian orang kata contohnya, kalau betul pintu neraka tu tutup rapat-rapat, kenapa ada orang buat jahat juga bulan Ramadan, kan? Sampai tabung masjid hilang contoh, kan? Banyak kes pecah rumah, orang pergi tarawih, dia pergi pecah rumah contoh, kan? Persoalan-persoalan tersebut muncul, menyebabkan para ulama juga ada yang berbeza pendapat. Jadi ada yang mengatakan dia mengambil makna zahir. Makna zahir ni maknanya bila Allah kata, bila Nabi kata terbuka pintu syurga tu, bukalah. Maknanya tertutup pintu neraka tu maksudnya tutup. Secara zahir dia. Tak ada makna lain. Sebahagian ulama pilih pendapat tersebut. Tapi kalau kemungkaran tersebut berlaku juga, itu maksudnya yang mendorong, kerana yang mendorong manusia ini banyak perkara selain daripada syaitan. Yang mendorong manusia ni juga adalah nafsu. Jadi sebab tu orang masih buat jahat, kan? Jadi itu maksud itu kemungkinan. Kalau orang perang zahir pun maksudnya sebenarnya tidak menafikan kalau orang kata masih ada kemungkaran. Sebahagian ulama yang lain dia memilih pendapat mengambil maksud secara kias, kiasan ataupun bahasa Arab dia panggil secara majazi. Maksud terbuka pintu syurga itu adalah kerana banyaknya orang buat baik. Bulan Ramadan ni kerana ramainya orang buat baik, sampai rasa macam semua orang ni ahli syurga belaka. Macam itulah keadaan dia. Secara kiasan dia, secara kiasan dia seakan-akan pintu syurga itu terbuka seluas-luasnya. Jadi sebahagian ulama kata macam tu. Sebahagian ulama kata kenapa tertutup pintu neraka? Sebab orang tak banyak buat jahat. Tak banyak orang yang buat jahat. Ada satu lagi tafsiran. Tafsiran tak silap saya Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi. Saya tak ingat tafsir dia. Kalau saya ingat nanti saya sebutkan insya-Allah. Baik. Jadi selain daripada semua hadis-hadis kebaikan yang Nabi SAW sebut tu, ada juga hadis-hadis yang bersifat celaan ataupun kutukan. Kita ni daripada kita kecil dan kita besar, ada orang yang kita takut kalau orang tu marah, kan? Kalau kita waktu kecil, kita takut kalau mak ayah kita marah, kan? Mak ayah kita marah paling kita takut, kan? Dah besar ni, mungkin takut, ada yang takut bos dia marah, kan? Dah berumur ni mungkin takut isteri marah. Mana tahulah, kan? Takut isteri marah, kan? Sesiapa pun orang yang kita marah, yang paling tak best kalau ada depan mata kita ni adalah kalau Nabi SAW marah depan kita. Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dalam hadis berkaitan dengan Ramadan yang bersifat celaan, ada beberapa hadis. Antaranya adalah Nabi kata
Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi kata raghima anfu rajulin ya apa in salakha alaihi ramadan walam yaghfirillah. Celakanya seseorang itu, dia ni sempat mendapatkan Ramadan, tapi Allah tak ampun pun dosa dia. Na'udzubillah min zalik. Dalam keadaan bulan Ramadan yang dibuka seluas-luasnya pintu syurga, pintu taubat terbuka seluas-luasnya, Allah tak ampun dosa dia. Ni rupanya Nabi kata ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Kan? Dia ada penyakit tak suka ikut orang. Tak suka ikut orang ni ada waktu betul lah kan. Tapi kalau ada benda baik, Allah kata fastabiqul khairat. Tapi ada orang ni dia memang tak suka tengok orang. Dia tengok orang sungguh-sungguh, tengok orang pergi tarawih ni malas lah. Ramai orang. Dah ramai orang jadi baik pun, dia tak rasa diri dia nak buat baik. Kan? Lantak lah, ikutlah orang nak tarawih tu, lantak pi lah, aku duduk rumah tengok TV lagi best. Kan? Ada orang macam tu. Maka Nabi ingatkan siap-siap. Celaka seseorang tu, dia ni sempat datang Ramadan, Allah panjang umur dia. Dapat Ramadan habis sebulan. Rupanya Allah tak ampun pun dosa dia. Tak ampun dosa dia. Kalau sambung hadis tu Nabi ada cela, Nabi hinakan 3 orang. 3 orang. Nabi kata yang pertama, celaka seseorang tu, tak silap saya yang pertama, Nabi kata celaka seseorang itu, dia besar sampai mak ayah dia tua. Tapi dia tak nak jaga mak ayah dia. Tu golongan yang pertama. Golongan yang kedua tadi, dia sempat dapat Ramadan tapi Allah tak ampun dosa. Golongan yang ketiga adalah golongan yang Nabi kata, apabila dia sebutkan nama aku di hadapannya, dia tak mahu berselawat kepada aku. Ini paling takut sekali, kan? Jadi tuan-tuan kalau dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan selawatlah. Selawat tu tak semestinya kuat-kuat, selawat dalam hati pun tak apa. Kan? Sebab dia bukannya ibadah khususiah macam solat, kena sebut tu didengari oleh telinga, tak, dalam hati. Dengar je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut sallallahu alaihi wasallam. Nak kuat pun lagi bagus. Tak ada masalah. Tapi nak ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketika Nabi kata celaka orang ni, yang tadi anak dahaka, satu lagi tak dapat manfaat duduk dalam bulan Ramadan. Golongan ketiga celaka adalah apabila nama aku disebutkan dia tak nak berselawat. Tak nak berselawat. Dan hadis lain Nabi kata orang ni orang bakhil. Adalah orang yang kedekut, bakhil ni apabila nama aku disebutkan tapi dia tidak mahu berselawat kepadaku. Moga-moga kita jadi orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya pada bulan Ramadan ni, kita jadikan walaupun banyak 20 kali, mungkin 30 kali, 40 kali Ramadan yang kita jumpa, cuba kita fikir betul-betul sebenarnya ada hikmah Allah panjangkan umur kita sampai ke Ramadan pada kali ini. Cuba fikir hikmah tu dalam-dalam. Kenapa Allah panjangkan umur aku sampai ke bulan Ramadan ni? Ada orang mungkin esok nak puasa tak sempat masuk Ramadan, Allah tarik nyawa dia. Kan? Jadi Allah panjangkan umur kita ada sebab. Kerana ruang taubat itu terbuka seluas-luasnya. Dan setiap detik dan waktu kita ni adalah waktu yang kita kena sungguh-sungguh dan buat terbaik. Buat yang terbaik. Walau banyak kali pun Ramadan yang kita jumpa. Jadi pada bulan Ramadan ni jadikan tempat ataupun waktu kita untuk menambah ibadah. Dan juga waktu untuk kita mengubah tabiat kita yang selalu suka buat benda-benda mungkar. Kan? Cakap benda tak elok, bulan Ramadan ni ubah. Kan? 30 hari itu bukan sahaja 30 hari berpuasa, tapi 30 hari untuk menghentikan tabiat-tabiat buruk yang kita biasa buat. Mengumpat ke, kan? Zalim kat orang ke, mencuri ke, na'udzubillah. Mulut lah, kebanyakannya mulut. Mulut. Bila kita puasa ni, mulut banyak bercakap pun jadi letih biasanya, kan? Jadi itu saja untuk malam ni. Saya minta maaf kalau ambil masa tuan-tuan puan-puan semua. Semoga pada bulan Ramadan ini Allah jadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan agama Allah dan bertambah kefahaman berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa anta radin 'anna ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi